الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat juga sama-sama berada di masjid, kemudian kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kita doa moga-moga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sebahagian daripada amal soleh yang akan beri manfaat pada kita insya-Allah. Untuk pagi ini tuan-tuan semua, insya-Allah saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa dia ni, pahala berterusan bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin minan nasi yusabu bi bala'in fi jasadihi illa amara Allah azza wa jalla al malaikata alladhina yahfazunahu qala uktubu li 'abdi fi kulli yawmin wa laylatin ma kana ya'malu min khairin ma kana fi wasaqi, rawahu Ahmad. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu semua dicerita oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi, ialah nama dia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala. Satu pribadi tentu semua, kalau kita belajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati dia adalah di antara orang yang banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia dan juga ayah dia Amr bin As adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan di segi keislamannya Abdullah bin Amr bin As ni adalah dia masuk Islam lebih awal daripada ayah dia lagi, dan dikatakan dia perbezaan di antara umur dengan ayah dia lebih kurang 12 tahun. Maknanya terlalu ayah dia ni orang dulu sebenarnya dia muda kahwin, boleh jadi gitulah, di mana dikatakan perbezaan umur di antara dia dengan ayah dia lebih kurang dia ni 12 tahun. Itu semua dia salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di segi ilmu dia adalah salah seorang daripada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu sebut, kalau kita bincang tentang pribadi perawi-perawi di kalangan sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah dialah termasuk dalam golongan yang disebut sebagai al-mukthiruna min riwayah, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang riwayat hadis lebih daripada 1000 hadis. Tentu semua di antara pribadi yang menunjuk dia ni adalah orang yang suka ilmu, kemudian orang yang dia ni cukup dia bagi tumpuan kepada baca Quran, puasa dan sebagainya. Dikatakan dia peringkat awal ni dia adalah orang yang sentiasa puasa semua, kemudian dia dapat menghabiskan Quran dalam masa setiap malam sampai gitulah tentu semua setiap malam. Kemudian akhir sekali Nabi SAW cadai ke dia lah supaya dia adalah tempoh-tempoh yang sepatut dibaca Quran lah. Begitulah tentu semua nak cerita bagaimana kemampuan sahabat dan siapa dia boleh buat benda-benda kita. Kalau nak banding kita memang jauh sangat lah.
kita ni setahun sekali pun boleh jadi habis, kepada Allah alam lah, boleh jadi habis. Tapi itulah bagaimana kehebatan, dan dia boleh bagi masa kepada Al-Quran siapa gitu sekali. Tuan-tuan semua, saya ada banyak kali dah cerita dia ni. Kemudian dia akhir sekali dia ni duduk Mesir, kemudian dia meninggal di Mesir lah, iaitu lebih kurang tahun 65 Hijrah. Dia umur dia lebih kurang 72 tahun lah. Biasanya tuan-tuan semua kalau orang pergi melawat di Mesir, di antara tempat orang akan melawat yang kubur dia lah. Satu kawasan, kalau kita nak pergi tempat kubur Imam Syafi'i, kita akan lalu kawasan dia lah. Satu masjid besar, masjid bersejarah yang dibina oleh ayah dia, nama dia Jami' Amr bin As. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada mereka jaga dia supaya tulis amalan dia setiap hari dan setiap malam, maknanya sebagai amal soleh, sekalipun dia pada masa tu katakanlah dia tak mampu nak buat amalan. Maksud lagi ni tuan-tuan semua, dia satu peribadi yang sentiasa istiqamah dalam melakukan amal. Tiba-tiba dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia uji, di antara ujian yang disebut dalam hadis ni adalah ujian adalah bentuk sakit katakanlah. Dia tidak ada kemampuan untuk beribadat. Kalau sebelum ni boleh jadi dia semaya katakanlah 1 rakaat sehari, tiba-tiba dia sakit kan, dengan sebab sakit menyebabkan dia ni tidak mampu apa dia melakukan amal-amal sebagaimana biasa, maka di segi pahala Allah Ta'ala tetap akan bagi peceng dia. Segi pahala tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala amal yang dia buat pada masa biasa. Itulah tuan-tuan semua nak cerita ni bagaimana apa dia ni amal istiqamah yang kita buat. Yang kita buat sepanjang masa, tiba-tiba takdir kita diuji dengan berbagai-bagai. Contohnya penyakit lah, disebut penyakit, maka dari segi pahala tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain maknanya orang yang beristiqamah ibadat kepada Allah semua, tak kira lah ngaji ke bukan semua, tapi dia terhalang dengan sebab sakit, dia terhalang dengan sebab ujian sakit, maka dari segi pahala Allah Ta'ala tetap akan bagi macam biasa. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tuan-tuan semua. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, siapa-siapa yang sakit atau musafir yang menyebabkan dia terhalang daripada melakukan ibadat, dia memang ada ngaji sokmo, dia mari semaya sokmo, tiba-tiba dia sakit katakanlah, okay, ataupun dia keadaan musafir, kadang-kadang terhalang daripada amal istiqamah dia. Katakanlah satu ni memang dia ngaji sokmo, tiba-tiba dia musafir, okay, maka di segi nilai pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rezeki pahala Allah Ta'ala tetap akan tulis pahala seperti mana dia berada dalam keadaan tidak musafir ataupun dalam keadaan sihat. Itulah tuan-tuan semua ceritanya bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata lain hadis ni nak ajar kepada kita, nak galak kepada kita supaya kita sentiasa istiqamah lah, berusaha supaya apa dia ni amalan kita ni jadi amalan berterusan. Tak saya katakanlah malas sekali dua, tiba-tiba no, tak boleh lagi. Itu macam orang kerja pecing lah, dia ada hak-hak dia kemudian akan dapat pecing. Tak mana yang kita dalam budaya hidup kita lah ni lah, siapa masa kita kerja dalam lama ke apa semua, bila siapa masa maknanya gaji tak dapat. Ini habuan yang kita dapat dalam kehidupan dunia. Aku juga tuan-tuan semua dalam masalah pahala kita dengan Allah Ta'ala gitulah. Kalau kita istiqamah amalan kita tiba-tiba terhalang dengan sebab dua perkara tadi, bala dan sebagainya, maka insya-Allah pahala tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita cakap bab ujian Tuhan ni memang satu benda yang tak boleh lari lah. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kita baca surah apa? Surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk. Allah SWT sebut ayat kedua ialah Allah Ta'ala cipta manusia ni adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala tu pasti akan berlaku.
Maka tuan-tuan semua dalam Islam ni, ujian itu satu benda yang kita kena terima lah. Ini satu benda yang tak lari dah. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak ambil kesempatan pada masa itu, bagaimana kita nak bina hidup kita semasa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kelangsungan pahala walaupun semasa ujian tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, kalau kita cakap bab segi ujian, di mana yang saya baca hadis tadi, makna ujian dalam bentuk sakit dan sebagainya. Kalau kita bicara ujian ni, dia ada, Allah Ta'ala ada atur macam saya sebutlah. Mana benda tu pasti akan berlaku dalam kehidupan manusia. Di sana kalau kita perhati kepada hadis-hadis Nabi ataupun ayat Quran, kita boleh rumuskan maknanya bala ni ujian ataupun hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia ada 4 perkara tuan-tuan semua. Yang pertama sekali ialah liyamiza as-sadiq minal kazib. Allah Ta'ala nak beza di antara orang yang jujur dan orang yang bohong. Kadang-kadang masa sihat cakap sedap, tapi apabila diuji kadang-kadang tak jadi. Maka Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana makna kejujuran manusia melalui Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan berbagai-bagai bala. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu la sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian ni kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita baca dalam surah Ankabut tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ujian seantara benda yang pasti akan berlaku dalam kehidupan manusia. Kemudian Tuhan sebut pula ujian ni maknanya nak cuba nak menenangkan hati kita semualah. Ujian Allah Ta'ala ni dia bukan hanya berlaku pada diri kita lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ujian ini juga berlaku kepada mereka-mereka terdahulu. Cuma ada ayat yang saya baca ni, antara apa dia ni tujuan adalah fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah nak tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Benda gini tuan-tuan semua mudah kita dapati dalam sejarah lah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni pada Madinah, dia memang gitulah, kecek sedap lah bersama dengan Nabi, tolong Nabi, nak tolong Islam dan sebagainya. Apabila berlakunya ujian, kadang-kadang ujian, maka di sana akan nampak apa dia ni, siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang apa dia ni, yang cakap bohong ataupun yang cakap tak betul dan sebagainya. Lah ni pun kadang-kadang kita boleh nampak kalau kita bicara ujian ni tuan-tuan semua, jangan kita tengok dari segi nampak ujian dalam bentuk tak sihat saja. Ujian kadang-kadang dalam bentuk kesenangan. Dan ujian bentuk kesenangan ada antara ujian yang sukar, yang susah kita nak hadapi kadang-kadang. Lepas tu ramai kadang-kadang bila diberi kesenangan maka berubah dari segi sikap dia. Apabila diberi pangkat, kadang-kadang mula lagu lain masa miskin dulu, masa keadaan biasa lagu lain, tapi bila diberi pangkat, diberi gaji mahal dan sebagainya, maka di sana nampak perbezaan sikap ataupun kata-kata dia kalau banding dengan pada masa dia keadaan biasa. Ini tentu semua salah satu daripada dia panggil hikmah di sebalik Allah Ta'ala bala ataupun Allah Ta'ala uji manusia. Yang kedua pula tuan-tuan semua, ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni antara hikmah ialah, contoh yang sakit saya sebut tadilah, ialah Allah Ta'ala nak ampun dosa. Kan? Proses pengampunan dosa ni dia boleh berlaku dalam bentuk berbagai-bagai lah. Dan kita dah belajar semua, Allah Ta'ala kadang-kadang bagi ruang kepada kita banyak. Tuhan tahu kesilapan yang berlaku kepada manusia, memang mudah sangat manusia terjebak dengan kesalahan. Maka dalam masa sama tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi ruang yang begitu banyak untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya ialah melalui kita diuji dengan kesakitan dan sebagainya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslim min hammin wala hazanin wala wasabin wala nasabin wala adhan hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha apa min khatayahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa saja yang menimpa seorang muslim. Orang muslim ni tentu semua, kalau sebut muslim ni dia ada ilmu dia ada sikap dia tersendirilah. Sebab tu lah benar-benar muslim surah diri kepada Allah Ta'ala ni, segala tindak tanduk dia buat kena. Maka bila dia buat kena, maknanya sikap dia dan sebagainya dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana-mana muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, sama ada apa dia ni derita, sama ada apa dia duka cita, sama ada penat, sama ada sakit, sama ada letih,
ataupun sebagainya. Hatta Nabi kata hatta syaukah, sehingga Nabi kata kali dia jijak ni benda-benda yang menyakiti kaki dia, katakanlah. Syaukah ni lebih kepada duri-duri dan sebagainya. Kalau dia letak kena melek sikat dia, sebab Muslim dia tahu benda ni semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaffarallahu biha min khatayahu. Ini semua adalah kaedah Allah Taala nak ampun dosa manusia. Begitulah tuan-tuan semua. Maknanya yang kedua yang saya sebut tadi ialah hikmah di sebalik ujian Allah Taala ni adalah Allah Taala ni dengan rahmat dia cuba nak hapus kesilapan yang berlaku dalam diri kita. Bukan hanya sekadar istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya minta keampunan daripada Allah Taala, sikap kita sabar menghadapi ujian di mana yang saya sebut tadi juga sebahagian daripada kaedah Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua, di antara hikmah ujian Allah Taala ni ialah Allah Taala angkat darjat. Ada setengah orang kadang-kadang memang dia okey, bagus. Kemudian ada setengah memang dosa tak ada, kan? Tapi Allah Taala kenakan ujian dia adalah untuk nak angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya katakanlah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi ini tak berdosa, dia maksum, kan? Tapi kalau tengok dari segi sejarah memang mereka adalah di antara orang yang pernah sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi dosa tak ada sebab dia maksum, kan? Kalau tuan-tuan tengok adalah sejarah Nabi Nuh, bagaimana orang buat Nabi Nuh alaihissalam. Ujian yang kadang-kadang kita rasa tak boleh. Tak pergi dakwah orang tutup habis kepala apa semua, telinga tak boleh dengar kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ngejek Nabi Nuh buat kapal apa mana yang kita bicara. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai peringkat diuji apa dia ni, ditahu dalam dibakar oleh dia ni, cuba nak dibakar oleh kaum dia. Nabi Musa begitu dah. Dia orang ni tentu semua Allah Taala uji dia orang ni adalah bukan kerana nak ampun dosa, kan? Bukan kerana dia nak tahu hak mana benar, hak mana silap, tidak. Memang dia orang ni adalah benar. Digelar dengan berbagai-bagai nama, kemudian cuba mengkhianati Nabi, cuba nak bunuh Nabi, dan banyak-banyak bentuk yang kita dengar. Maknanya ujian yang berlaku pada dia orang ini adalah semata-mata Allah Taala nak angkat darjat. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata orang yang paling banyak sekali kena bala ujian lah. Orang yang paling banyak sekali kena ujian Allah Subhanahu Wa Taala ialah al-anbiya, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian seumpamanya kata sahabat ataupun orang soleh. Itulah tuan-tuan semua, kita jangan kata apalah dia tu semua hebat, semua sakit semua, kan? Tapi kita kena kata semua yang saya sebut tadi lah. Maknanya ujian kadang-kadang berlaku dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat tuan-tuan semua, ujian berlaku kerana kadang-kadang sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kesilapan yang kita lakukan, kan? Hukuman daripada Allah Taala. Tuhan nak ajar sekali-sekala, kan? Nampak teruk sangat ni katakanlah, tak, Tuhan ajar dalam bentuk teruji kita. Itulah maknanya betul-betul ujian yang saya sebut tadi, maknanya juga berlaku kerana dia ni sebagai hukuman yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ni kepada orang yang buat salah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajul la yuhramur rizqu bi khati'atin ya'maluha. Kadang-kadang berlaku kata dalam hadis sebut satu orang tu Allah Taala tak bagi rezeki ke dia. Ujian dalam bentuk tak bagi rezeki ke dia kerana kesalahan dia dah lakukan. Tak, rezeki itu memang ada dah, tapi Allah Ta'ala tak bagi ke dia kerana apa? Kerana kesalahan dia buat. Dan kata lain, mana kadang-kadang ujian itu berlaku Allah Ta'ala nak hukum dengan sebab kesilapan yang dibuat oleh manusia.
Ya, kita pernah dengar tuan-tuan semua dalam cerita dulu, saya pernah sebut dah sebelum ni, di mana satu golongan orang dulu, dia masa ayah dia tu okey lah. Ayah dia apabila siapa masa apa dia kutip buah ke apa semua akan bagi kepada orang miskin. Itu budaya ayah dia. Siapa giliran anak, tiba-tiba anak ni perangai lagu lain sikit, dia tak sepu dengan perangai ayah. Apabila ayah tak ada ke apa semua ke ada sifat bakhil. Siapa perikat apabila dia nak ambil buah-buah ke apa, dia cari masa-masa yang kalau boleh masa orang tak ada, supaya tak ada nampak oleh orang lain. Kalau masa biasa orang nampak, orang pergi cari orang miskin, pergi cari dia ke apa semua kan. Dia ni duduk pergi pagi lagi kutip buah. Di antara apa dia matlamat dia kerana apa dia ni, kerana nak supaya apa dia ni, kerana supaya tak dilihat oleh orang miskin, kemudian pergi bersama dia ambil apa buah bersama dia, tak sih gitu. Dan katanya sifat bakhil sebagian daripada maksiat, satu kesalahan yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan semua, rezeki kita dah buah-buah tu ada berlaku dah. Siapa sana tiba-tiba terbakar habis. Terbakar habis tak boleh ke apa satu. Ini dipanggil satu bentuk apa dia ni, Allah Taala nak hukum dengan sebab kemudian dengan sebab kesilapan yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita pun ada. Kadang-kadang rezeki kita ada dah dapat kan. Tengok-tengok boleh ke orang lain katakanlah. Tak. Rezeki itu memang hak kita dah. Tak, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada. Mungkin kemungkinan besar di antaranya kerana sebab-sebab yang kita sebut tadilah boleh jadi kesilapan yang kita lakukan. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum kita. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang dibincang oleh ulama berdasarkan kepada fakta daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah matlamat di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia. Antara apa yang kita bincang dalam hadis hari ini adalah uji dalam bentuk kesakitan. Kemudian tuan-tuan semua dalam bab ujian, apabila kita bincang bab ujian ni, dia berlaku dalam berbagai bentuk lah. Berbagai bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah Taala sebut satu ujian, satu benda pasti akan berlaku. Maka di sana Allah Taala senara beberapa bentuk ujian yang Allah Taala akan uji manusia. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Antara yang disebut oleh Allah Taala dalam ayat ni tuan-tuan semua ialah Allah Taala akan uji manusia dalam beberapa perkara. Yang pertama sekali lah apa dia ni takut katakanlah. Kan ujian dalam bentuk ketakutan. Takut sebagainya kan. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah dia berlaku apa dia ni dalam bentuk apa dia ni lapar kadang-kadang. Kan? Ini semua berlaku yang apa dia ni ujian dalam bentuk macam nilah. Kita kadang-kadang Malaysia ni tak nampak sangat kan. Wallah tak boleh jadi satu masa akan berlaku macam tu. Ada setengah-setengah negara kadang-kadang berlaku macam ni. Di setengah tempat di Eropah apa di Afrika tu kan, nak cari nak makan payah dan sebagainya. Kan? Kemudian yang ketiga pula ialah wa naqsim minal amwali wal anfusi was sama. Kadang-kadang maknanya harta kurang. Tak ada harta ataupun kadang-kadang buah-buah tak jadi dan sebagainya. Kan? Itu semua di antara apa dia ni betul-betul dia panggil ujian yang Allah Taala sebut dalam Quran lah. Dan benda ni kita rasa kita lalu belakang dah bahagian ni. Dan apa yang penting maknanya ayat ni nak ajar kepada kita kena bersedia untuk menerima ujian yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sikap kita kena jagalah supaya apa dia ni kita letak sikap kita dengan molek. Apabila kita diuji kita nak pastikan supaya pahala kita boleh, maka di sana kita perlu pada sabar, perlu kita apa dia ni menghadapi dalam keadaan redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadilah ada kisah hadis saya sebut tadi. Dia sakit kan, dia beribadah, dia redha dengan apa yang Allah bagi ke dia. Kan, kadang-kadang jaga dah bak makan dah redha pun apa dia ni seneme pembuat dah, tapi tak berlaku ujian juga kan. Tapi mana ujian tu semua maknanya walau macam mana sekali, walaupun berlaku ujian tu maknanya kalaulah dia jaga molek, kalau sebelum ni ibadat dia jaga molek ke apa semua, maka sepanjang dia diuji, sepanjang dia tak boleh beribadat, sepanjang dia tak boleh istiqamah dalam amalan-amalan tertentu tu, maka pahala tu tak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Itu mana yang kita pernah dengar dulu, contohnya Imam Ahmad ataupun ulama-ulama dulu, sehari-hari itu kadang-kadang tuan-tuan semua dia semaya ratus-ratus rakaat. Tapi lah sekali sampai satu masa tak urut lah macam kita lah. Kita ni tak urut daripada awal lagi, daripada muda tak urut dah kalau ke mana. Tak akhir sekali tak urut daripada ratus-ratus pun jadi puluh-puluh. Maka di segi nilai oleh kerana
dia terima dia akan redha, kemudian istiqamah dah amalan dia, maka tetap dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, apabila kita bicara apa dia bab ujian ke apa tadi tuan-tuan semua, apa dia ni ada hadis lain juga selain daripada apa yang saya sebut tadilah. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata innal abda idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah summa marida qila lil malaki al muwakkal bihi uktub lahu mislam amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu au apa dia ni au aqfitahu ilayya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa dia ni, saya dah lebih kurang hadis tadi jugalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata bila satu orang tu memang dia diuji, dia sebelum ni memang dia beramal molek sama ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Ya, dia dalam ibadat memang comel sama, jaga semua lah. Jaga semua daripada awal sampai tiba-tiba summa marida, kemudian dia sakit. Lebih kurang hadis tadi jugalah. Kemudian dia sakit, kemudian Allah Ta'ala sebut pada malaikat yang jaga dia. Dalam hadis ni ajar kita bahawasanya, maknanya kita kena yakin, maknanya dari kita ni ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga kita. Di mana apabila dah sakit tuan-tuan semua, apa dia ni ibadat dia pun berkurang ke apa tadilah, kerana tidak mampu. Sebelum ni boleh bangun qiyam mulai semua, tiba-tiba apa dia ni tak boleh bangun lama ataupun tak boleh bangun langsung kerana kesakitan dan sebagainya. Maka malaikat apa dia ni dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Taala sebut pada malaikat, tulislah amalan-amalan dia, tulislah pahala-pahala selama mana dia dalam keadaan sakit ataupun dia sampai dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa dia ni inilah rahmat ataupun apa dia istimewanya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang macam ni. Cuma apabila kita bicara bab ujian ni tuan-tuan semua, memang ujian ni mesti akan berlaku lagu-lagu mana pun, dan saya sebut tadilah. Cuma kita pun apabila diuji, tak kira kita nak biar macam tu kan. Katakanlah sakit dalam pembincangan kita pada hari ini. Dalam Islam tuan-tuan semua, di sana kita diajar beberapa sebab bagaimana kita nak mengelak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak usah ujian, kita tak usah bala-bala, walaupun pahala banyak mana saya sebut tadilah. Pahala banyak tapi kita tak usah. Kan? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata la tatamannu liqa'al adu. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, Nabi kata jangan kamu bercita-cita untuk jumpa dengan musuh. Walaupun mati syahid ni pahala besar, perang ni mati besar, apa dia ni pahala besar dan sebagainya tuan semua kan. Tapi Nabi jangan kamu cari barang itu. Demikian juga bala kan. Bala ni macam kita bicara tadi lah, kadang-kadang bala ni adalah punca kepada Allah Ta'ala nak ampun dosa kita dan sebagainya. Tapi jangan minta, ya Allah bila dah sakit padaku, ya Allah tak lihat tu bukan dia, tak panggil, tak kena cara lagu tu kan. Kita diajar apa dia ni, kita diajar supaya mana yang mengelak daripada kalau benda tu berlaku, kalau tak berlaku bagaimana nak mengelak, dan kalau benda tu berlaku bagaimana kita minta Allah Subhanahu wa taala hilang daripada kita. Tuan-tuan semua ulama dia bicara dalam sebab raf'il bala, sebab-sebab gapo yang Allah Subhanahu wa taala apa dia ni boleh angkat bala daripada kita, ujian daripada kita ni, sama ada sakit atau bala-bala lain lah. Yang pertama sekali ialah tuan-tuan semua, pertama sekali yang disebut dalam apa ni, dalam dia ada apa dia sebut ialah oleh ulama kata muhasabatun nafsi. Yang pertama ni ialah kita kena cek diri kita lah. Sebab kita kembali kepada kaedah yang kita bicara tadilah, di mana kadang-kadang bala berlaku ni dengan sebab kesilapan kita. Okay. Dengan sebab kesilapan kita, maka kita kena cek, kita kena muhasabah diri kita. Gapo kesilapan, gapo semua kan. Kita kena cek, kita kena muhasabah. Takut-takut maknanya apa dia ni yang berlaku dalam kehidupan tu kita salah, dia menyebabkan Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang tu semua dalam kehidupan rumah tangga katakanlah, nampak memang nampak kepanasan seumur, ada kepanasan seumur, panas seumur. Orang masa nak nikah meja je molek nah gini-gini kan, tapi untuk paling mari kadang-kadang berlaku kepanasan kadang-kadang. Ini pun sebahagian daripada bala atau pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita cuba cek tengok apa dia sebenarnya. Dia panggil muhasabah. Antara cuba cek sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kita membina rumah tangga.
Tengok sejauh mana semaya untuk lelaki kita, tengok sejauh mana semaya apa dia ni, apa isteri kita, tengok sejauh mana apa dia ni apa dipanggil jaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga kita. Kan? Sebab apa tuan-tuan semua kita dah belajar wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, macam kita bincang pada minggu lepas lah. Takwa apa semua ni dia adalah Allah Taala akan selamat daripada susah payah, dan Allah Taala akan bagi rezeki. Rezeki ni antara rumah tangga ialah rezeki kebahagiaan, sebahagian daripada rezeki yang diberi oleh Allah SWT. Rumah tangga bahagia, zuriat soleh yang lahir, itu semua kita panggil rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila berlaku macam ni, kita cuba cek takwa sejauh mana takwa berlaku dalam rumah tangga kita. Takwa sejauh mana berlaku dalam diri kita, apa anak-anak kita dan sebagainya. Itu kita panggil makna kita muhasabah, kita cek kesalahan-kesalahan boleh jadi di sana ada masalah-masalah yang berlaku yang menyebabkan apa dia ni Allah SWT apa dia ni kenakan kepada kita ujian. Ada setengah orang kadang-kadang dia cek dari segi harta dia macam mana kena curi sokmo kat orang. Tak ada masalah sokmo harta dia, kadang-kadang terbakar, kadang-kadang kena curi, kadang-kadang gapo semua kan. Cuba cek boleh jadi makna ada unsur-unsur tak molek dalam rezeki dia dan sebagainya. Boleh jadi maknanya pendapatan dia ada unsur-unsur yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali berlakunya proses pembersihan dalam bentuk macam tadi. Itulah maknanya pertama sekali yang disebut oleh ulama ialah kaedah untuk kita nak tolak bala ni ialah pertama sekali kita sentiasa muhasabah diri. Kita cuba cek, takut-takut mana kesilapan tu berlaku dalam diri kita. Yang kedua pula tuan-tuan semua, antara apa dia ni yang dibincang oleh ulama ialah bagaimana kaedah untuk nak mengangkat bala ni ataupun nak tolak bala ni ialah al-iksar minal a'mali al-hasanah. Iaitu maknanya kita diajar supaya apa dia ni perbanyakkan amalan-amalan molek. Tak. Kita perbanyakkan amalan-amalan molek. Kan? Sebab itulah apa dia ni, amalan molek ni dia adalah punca kepada keberkatan. Amalan molek ni adalah punca kepada apa dia panggil, punca kepada berkat, punca apa dia untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, mana buat baik kat seumur. Sebab itulah apabila buat baik ni maknanya Allah Taala akan bersama kita lah, akan tolong kita, akan bantu kita. Selalu kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Taala akan sentiasa tolong kita selama mana kita buat baik pada orang. Mana buat amalan baik ni sama ada kalau kita bincang amalan baik sama ada amalan kita dengan Tuhan, kita jaga masalah apa dia ni, masalah perhambaan kita kepada semaya kita dan sebagainya. Yang kedua pula ialah makna kita buat kebaikan dalam bentuk kepada masyarakat atau kepada persekitaran kita. Okay. Ini tuan-tuan semua di antara apa dia ni amalan-amalan yang dikatakan boleh apa dia boleh menolak bala ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Okey. Ini antara apa dia kaedah-kaedah yang diajar dalam Islam supaya kita diminta supaya memperbanyakkan amal-amal soleh. Dan insya-Allah makna amalan inilah yang akan menolak ujian, akan menolak bala atau amal soleh inilah akan menghapuskan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, di antara apa dia ni kaedah untuk menolak bala ni kata ulama ialah al-iktsaru min istighfar. Iaitu kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada saya sebut tadi lah, boleh jadi maknanya bala berlaku tu kerana kesilapan kita, kan? Maka kita diajar supaya istighfar banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni sama ada gini tu, sama ada dengan lidah kita, dengan hati kita. Satu lagi istighfar hati kita lain, kita cuba kembali daripada kehidupan tak molek kepada kehidupan molek. Itu kita panggil istighfar dalam bentuk amali, kan? Dan tuan-tuan semua, Al-Quran banyak, hatta kehidupan Nabi pun istighfar jadi budaya hidup Nabi, kan? Walaupun Nabi tak berdosa, dan kita pun disarankan supaya perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya tuan-tuan semua, istighfar bukan hanya sekadar keampunan daripada Allah Ta'ala, kan? Rupa-rupanya istighfar ni adalah apa dia ni, kalau tengok pada kaedah yang kita bincang ini, dia adalah punca kepada Allah Ta'ala tolak bala kita. Saya pernah cerita sebelum ni, satu peribadi nama Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Basri rahimahullah ta'ala salah seorang daripada tabi'in yang begitu hebat tuan-tuan semua.
Dia antara rujuk pada masyarakat pada masa tu, apabila orang bermasalah pergi jumpa dengan dia, orang kena ujian lah. Ada satu orang tu memang ujian dan bentuk mana Allah tak bagi anak, pergi jumpa dengan syekh, takut-takut ada tip ataupun ada apa dia ni, ada apa dia ni kaedah-kaedah yang memudahkan ataupun kaedah-kaedah yang akan dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat rezeki anak. Kemudian mari hak lain pula, memang dia cadang apa, dia berkata dia jumpa dengan Syekh Hasan Basri tadi, minta supaya apa dia ni, minta gapo-gapo lah, tip gapo dia dah. Dia kata banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut gitu. Kemudian mari hak lain pula dia Allah Taala uji tempat dia ni, memang gapo dia ni, apa dia ni ujian lama tak turun. Dalam bentuk kering kontang tempat dia, makna ujian tak turun. Maka ujian ni maknanya bukan kita nak karang gitu ya tuan-tuan semua Ujian ni hak Allah Taala. Dia pun bagi jumpa dengan Syekh, kata bagaimana yang minta supaya Syekh berdoa, minta apa dia tip yang Allah Taala apa dia ni permudahkan tu ujian pada kami. Maka dia sebut banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mari masalah lain, ujian lain pula, semua jawapan dia adalah jawapan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua apa dia ni semua permasalahan ke apa semua tadi minta supaya istighfar berlaku. Orang apa mari-hari juga sakit tak serupa, penyakit tak serupa, tiba-tiba obat sama, panado berlaku. Kau ni sakit, kau ni kan kita berasa pelik bagaimana makna kaedah sama diberi sedangkan masalah berbagai-bagai tak serupa berlaku. Bala atau pujian yang tak serupa tiba-tiba diberi satu tip yang sama, iaitu perbanyakkan istighfar kepada Allah Taala. Maka apabila Hasan Basri jawab gitu tuan-tuan semua, maka orang tanya dia, ya Syekh tak ada apa jawapan sama sedangkan masalah tak serupa di antara satu sama lain. Maka dia bacalah satu ayat dalam surah An-Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Maknanya dia baca ayat tu dalam Nabi Nuh alaihi salam apabila dia dakwah kaum dia, di antaranya ialah minta supaya kaum dia istighfar kafir, maknanya kena masuk Islam lah. Maknanya gapo dia apabila istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, apa semualah, mintalah istighfar kepada Allah Taala. Salah macam mana sekalipun, silap macam mana sekalipun, Allah Ta'ala adalah Ghafur. Allah SWT Maha Pemaaf, Allah SWT Maha Pengampun dan sebagainya. Kemudian dalam ayat itu dia sama apa? Faqul tastaghfiru rabbakum inna yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan turun rezeki, air, kau sebanyak rezeki akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sahabat Basri dia jawab gitu tadi, supaya banyak istighfar tu adalah kerana apa dia? Kerana tu tadilah istighfar ni puncak pada segala-galanya. Puncak kepada apa dia ni, puncak kepada apa dia ni kesuburan, puncak pada rezeki, puncak pada segala-galanya. Itulah antara rahsia kenapa sebenarnya kita diminta supaya perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maknanya di samping keampunan yang Allah akan bagi, dia juga adalah puncak kepada apa dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolak bala. Tuan-tuan sebab perhati dalam semaya kita panggil semaya istisqa semaya kami tak ujian. Semayang minta ujian ni tuan-tuan semua. Kita dah ajar supaya memang kita nak diri kita jadi tunduk sungguh kepada Allah Ta'ala gitu. Kalau boleh masa semaya banyak ke istighfar ke apa semua biar pak kita ni jaga kita ke semaya minta ujian ni. Kalau tanah harap tuan-tuan semua memang ada sokmu apa dia minta ujian. Cuba tengok dalam kaedah semaya minta ujian tu, kita dah ajar supaya berbanyak ke istighfar perbanyakkan apa minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata lain maknanya kita minta ampun tadi, Allah Ta'ala turun ujian dan sebagainya, atau tolak bala-bala lain. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua, di antara apa dia ni benda yang boleh tolak bala ialah kita ambil asbab lah. Kita sakit, kita kena cari obat ke mana. Jangan biar gitu. Dia panggil al-akhzu bil asbab. Kita ambil asbab. Kalau kita sakit, kita pergi cari doktor, kita pergi cari obat. Jangan senyap gitu. Tak apalah tu hakak bala kita tak boleh. Maknanya ada benda-benda yang apa dia kaedah lah, kita kena apa, kita kena dia panggil ambil asbab. Maknanya kalau kita sakit, diuji dengan sakit, kita diajar supaya apa dia cari doktor ataupun cari apa dia ni, cari obat dan sebagainya. Nabi dia ajar gitu kepada sahabat radhiyallahu taala anhum.
Ada sahabat pergi jumpa Nabi SAW sakit kan. Doa tu doa lah. Nabi kata gilah ubat, cari ubat. Gitulah. Itulah tu semua Islam dia ajar benda-benda kita. Salah kalau kata apa tak ubatnya. Oh kata dia tak boleh kita suruh Tuhan. Tak boleh gitu. Kan itu satu benda yang salah. Kita diajar pada sebelum tokar, sebelum suruh Tuhan ke apa semua tu, kita kena ajar supaya kita berusaha. Kan? Sebab itulah tu semua apabila kita sakit ni kita usaha. Itu sebahagian daripada kaedah untuk tolak pahala kan. Yang kedua pula tu semua kita boleh pahala dari segi mana? Pahala dari segi kita ikhtiar. Kan? Ikhtiar ni sebahagian daripada tuntutan dalam Islam. Kan? Apabila kita ada masalah ke apa semua kita ikhtiar. Maka kita cari obat ke makan obat doktor ni sebahagian daripada dipanggil iktisab, usaha yang kita diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang saya pernah sebut kau tua-tua kadang-kadang dia kata puas nak makan obat sawit, kata gini lah, kata kita ingat gini lah, kata apa dia ni atas rasa ikhtiar lah, kata insya-Allah moga-moga apa dia ni kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar macam mana? Gitulah. Sebab itulah tu semua kalau kita kena cara. Sebab tu orang Islam ni apabila kena cara, hatta benda gitu pun ikhtiar macam tu pun, usaha macam tu pun tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tu semua di antara beberapa kaedah yang yang diajar oleh Islam, bagaimana kaedah-kaedah untuk apa dia ni kita untuk mendapat apa dia ni penghapus untuk mengelak bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang yang saya nak sebut pada pagi inilah. Kita doalah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita lah, kita sentiasa jaga ibadat kita walaupun diuji macam mana sekalipun. Kita harap di sebalik ujian tadi kita tak sempat nak beribadat dan sebagainya, tapi tak boleh buat sungguh lah. Tapi kalau demam udah apa tak ibadat demam ustaz pada dia boleh, tu tak boleh gitu. Hak ni memang dia sakit, dia tenak ke apa semua, sebabkan dia terhalang daripada beribadat. Tak boleh pergi semai. Kalau pergi semai memang sokmo, kadang-kadang ada sokmo dia di masjid. Tiba-tiba memang tak boleh pergi sebab tak boleh jalan. Kaki masalah ataupun kena stroke ke boleh azbillah dan sebagainya. Maka tuan-tuan sebenarnya takkan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itulah macam saya sebut tadilah. Kita yang penting kita kena usaha banyaklah. Ikhtiar betul-betul menjadi amalan yang amal istiqamah. Bukan celuk-celuk dak. Ringgit sekali dua nak pahala banyak tak boleh lah. Itulah tuan-tuan semua, moga-moga apa dia ni apa yang kita buat sepanjang kehidupan kita insya-Allah daripada awal kita bina amalan kita daripada muda lagi. Kita harap walaupun apa berlaku tengah-tengah jalan tu maknanya kita harap sangat pahala tetap akan diberi pahala, kita tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya rasa untuk pagi ini, moga-moga kita dapat apa dia ni faedah bersama. Dan sama-samalah kita usaha supaya kita sentiasa istiqamah sama dalam melakukan amalan-amalan kita, tak kira apa lah, walaupun benda kecil sekalipun. Kalau istiqamah tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terhalang dengan sebab sakit ataupun terhalang dengan sebab musafir, maka amalan istiqamah tetap akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat telah untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah dan kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.